Bila mereka nak buat? Bila mereka nak buat tu? Hari pagi yang matahari di sebelah barat. Hari itu semua orang beriman. Tapi iman dia sudah tak jadi manfaat, kata Allah. Orang yang sudah beriman tapi baru nak buat amal, amalnya sudah tidak. Kita yang hari itu ni dah mengaji dah ni. Mengaji dah suruh buat sunat witir. Yang duk kata apa? Nantilah buat. Nampak buat lagi sampai lah ni. Yang suruh istighfar 100 kali. Pagi tu barulah nak istighfar. Baru nak cari tasbih. Baru nak la ilaha illallah. Baru nak baca Quran. Dah. Nampak beriman. Alhamdulillah. Beriman adalah baru nak buat amal sudah tidak menjadi manfaat. Satu benda besar yang Allah bagi dekat kita pada hari ini ialah tuan-tuan, Allah bagi kita satu ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan Islam, tahiyatan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid dan terus seluruh jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya kira ini satu budaya yang baru sekitar Muar ini. Sepanjang saya berkuliah 10 tahun, tak ada lagi orang buat kuliah lepas maghrib. Lepas maghrib balik rumah, tengok TV, tengok berita. Lepas tu nak isyak kan, baru pergi mandi. Lepas tu sibuk-sibuk orang baru nak pergi kuliah. Saya nak pergi ke masjid. Itu saya lah. Sebelum ni lah. Dan saya kira orang kata ketiga tahun kebelakangan ni baru ada rasa pergerakan kita punya majlis ilmu, macam kuliah lepas asar kan. Jadi sepanjang tu memang 3 bulan lah. Satu Ramadan, sebulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Lepas marhaban meraban lepas tu. Lepas tu semua kita nak start balik kuliah, ustaz punya mood pun mood laut juga. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira program ini satu budaya yang baru yang boleh dibawa kepada sekitar Muar ini. Dan biasanya kita tahu bahawa kuliah ini selepas asar. Saya bila dapat maklumat tentang kuliah selepas maghrib itu, saya terfikir sebelum ataupun selepas. Begitu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa 20 minit tazkirah maghrib, kita memperingati satu keadaan. Bila sebut tazkirah ini, dia memperingati, bukan peringati kita punya zahir, tapi memperingati kita punya tazkiyatun nafsi, kebersihan jiwa kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang bersuci, zahir, luar dan dalam. Dia sebut peringatan ni, dia sebut benda yang ringkas. Dia sekadar menasihati antara satu sama lain sebagai cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu bila ada orang yang memperingati kita. Dalam keadaan maghrib nak masuk isyak ini, waktu mustajab doa. Kadang-kadang malam-malam Lailatul Qadar, 10 malam yang terakhir, waktu itulah kadang-kadang kita sibuk. Kadang-kadang bukan saya kadang-kadang tersibuk, tersentak juga bila kita dapat maklumat ataupun daripada kenapa program ini berlaku. Saya terfikir waktu mustajab itu adalah maghrib dengan isyak dan sambung ke tengah malam, kita sambung dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itu kita kata iqamatul lail, bangun pada waktu malam itu bukan malam, siang itu anak siang itu kita berpuasa. Iqamatus saum, kita berpuasa pada waktu siang. Iqamatul lail, bangun pada waktu malam daripada maghrib sehinggalah sebelum subuh. Waktu itulah para malaikat bersama dengan kita, dan malaikat pada waktu ketika malam Lailatul Qadar itu setelah nak hampir masuk subuh, malaikat diarahkan oleh semua Jibril alaihissalam, ketua kepada malaikat Jibril kata semua naik ke langit, sampai ada malaikat tak sanggup nak naik ke langit. Aku tak sanggup naik ke langit sebab nak melihat hamba Allah yang sedang masih lagi yang menunggu-nunggu. Dia menunggu-nunggu siapa lagi yang untuk aku naik bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bila arahan Jibril, semua naik dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, dalam keadaan hiburnya. Ramai lagi umat Nabi SAW yang tidak dapat menguasai ataupun merasai nikmat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Bukan Lailatul Qadar 10 malam terakhir kita beramal. Bukan. Sebelum dah 3 bulan Rejab Syakban, waktu itu, sebelum itu, dan malam bila masuk Ramadan, gerbang pada satu malam yang pertama, dan kita amalkan dengan ilmu, kita amalkan dengan ibadah kita, amalkan hati kita, amalkan jiwa kita amalkan segala perbuatan kita ini kerana nikmat kita pada bulan Ramadan, bulan yang tidak boleh, kita tak tahu adakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi bahaya muslimin dan muslimat, hari ini saya nak bawa satu cerita dan kitab berkaitan kitab jiwa tasawuf kita ditulis oleh Syekh Athaillah Askandari berkaitan dengan tanda butanya mata hati. Bukan buta mata, tandanya orang buta mata hati. Bila sebut mata hati ini, dia berkaitan dengan akal. Kalau kita belajar kitabul qulub ataupun kitabur ruh, akal bermakna ikatan. Akalun maksud ikatan, dan kalau qalbun pun maksud ikatan. Kalau terputus ikatan dengan tali ataupun terputus daripada rasa cinta, rasa sayang, rasa taatnya ataupun rasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala terputus, maka terputus juga kita pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada manusia ada sabit ataupun kita sabit hati kita, sabit qulubana dengan agama kita, maka kita ada sabit hubungan kita dengan Allah. Macam kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita angkat takbir, mulut yang berbunyi tapi hati kita tak rasa apa pun. Iza zukirallahu jilat qulubuhum zadat imanihim. Kita rasa gemerun jiwa kita bila dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta apa kita kata kalau kita kat Mesir tu 27 Ramadan tu Jibril alaihissalam, bukan Jibril, Syekh Jibril turun, yang mana Syekh Jibril membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai keluar air mata darah sekalipun, masih lagi orang Arab yang faham bahasa Arab pun masih tak faham lagi. Sebab nak memahami, dan Allah nak beri satu sabit, Allah nak beri satu kekuatan, satu hidayah kepada manusia itu, bukan sebabkan ajam, bukan sebabkan bangsa, bukan sebabkan negara, tapi sebabkan cinta dan kasih ikatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena sangat jaga hati kita, jaga mata hati dan jaga akal kita. Kadang-kadang hati kita rasa nak semayang qiyamul lail, tapi akal kita malasnya lah, ya Allah. Kita semayang juga dalam keadaan paksa dan paksa, lalu akhirnya kita akan jadi lolai. Macam kita tengok hari ini, kenapa kita kata makin lama makin Ramadan makin suramnya, makin lostnya kita punya ibadah. Pada awal Ramadan tu kita sampai kita kata memang 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai 10 Ramadan, 11 mula layu, 12, 13 sampailah 30 Ramadan sayur masjid. Di mana ramai? Di bazar Ramadan. Di mana? Di bazar raya. Di bazar raya. Bayangkan 1 Ramadan kalau pergi kadang-kadang yang buka waktu malam, lagu raya dengar dah. Lagu raya. Rindu. Nak saya ni orang luar kan, saya orang faham. Dah tak balik raya, hati ni sakit sangat. Saya dia kena sindir dengan kalau ada Ustaz Muhyiddin tadi. Ustaz balik raya tak? Dia pandang saya gini. Gitu. Wajahnya Ustaz dia kata sayu je lagu-lagu tu kan. Balik kampung di bazar Ramadan pun tadi, balik kampung, aduh balik kampung, dah beli lemang lagu raya pula. Rasa hati ni, ya Allah. Tetapi ibadah muslimin dan muslimat, raya itu bukan satu benda yang besar bagi orang yang memahami Ramadan itu, satu benda sangat besar. Maka ibadah muslimin dan muslimat, kita lihat bagaimana tanda-tanda butanya mata hati. Ijtihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalil ala itmasi basirati minka. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping kelalaian terhadap kewajipan-kewajipan yang diamanatkan, ditugaskan kepada kamu, membuktikan buta mata hatimu. Wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezeki makanan keperluannya, Allah menjamin rezeki juga kepada kamu.
Dalam isu ini, orang yang buta hati, orang yang tak percaya pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa kau hantar anak sekolah tahfiz? Nak kerja apa nanti? Oh gitu kadang-kadang. Buat apa kau hantar di imam lah? Macam saya sekolah pondok. Orang kata sekolah ni, mak saya kata tak kisahlah anak saya, yang penting anak saya boleh mandi mayat, boleh baca Quran, sedang itu dah cukup dah untuk saya. Tak kisahlah nak kerja apa. Kadang-kadang kenapa nak jadi nanti kamu nak jadi apa? Pertikaian tentang rezeki. Satu perkara dalam ini dia kata orang itu buta mata hati bila dia mempertikaikan tentang rezeki minallah. Rezeki itu datang daripada Allah. Satu kewajipan dan tanggungjawab kita untuk mencari rezeki itu bukan urusan kita dapat ataupun tak dapat, banyak ataupun sikit. Tetapi tanggungjawab kita adalah bersyukur kepada apa yang kita dapat pada hari ini. Kalau hari ini kita mampu suap anak kita dengan sesuap nasi, alhamdulillah. Hari ini kata kita dapat sesuap anak kita, bukan sesuap, bahkan sebekas, 2 bekas, 10 bekas pada anak kita, itu rezeki juga. Maka kita jangan pertikaikan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah kata mereka itu dalam buta mata hati bila dia husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amurka ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka min 'aqibatul taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu supaya sembahyang, bersabar dalam melaksanakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki, kami menjaminkan rezeki kamu akibat kemenangan yang berakhir bagi orang yang bertakwa. Daripada kita perut ibu lagi kita dah tentukan rezeki, Allah tentukan kepada kita. Ajal, maut, rezeki dan kehidupan kita dah ditentukan 4 bulan dalam ditiupkan roh dalam perut ibu lagi. Ditentukan rezeki kita, bagaimana jaminan anak itu. Anak itu bukan bebanan, anak itu adalah amanah yang perlu kita pikul. Ataupun kita kata masyarakat yang susah membebankan kepimpinan, membebankan yang berhormat, membebankan kepimpinan atau membebankan raja atau membebankan orang yang memerintah negara tersebut, rasa bebannya bila adanya miskin dalam negara tersebut. Sedangkan dia tak fikir baldatun tayyibun wa rabbul ghafur, bila ada orang miskin maka ada doa orang yang meminta-minta daripada Allah, maka turunlah rahmat rezeki yang melimpah ruah sehingga menjaminkan rezeki kepada rakyat tersebut. Siapa sangka hari ini sawit naik harga yang tinggi, siapa sangka getah naik harga yang tinggi, siapa sangka kehidupan yang berubah-berubah, ataupun siapa sangka suatu benda yang bagian yang kita tak sangka akan menjadi satu benda yang besar. Dan siapa sangka 2020 berlaku COVID-19. Saya masa kecil dulu 2020 saya bayangkan teknologi yang sangat power, sangat hebat. Rupa-rupanya 2020 adalah suatu binasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat mana manusia dalam merancang kehidupan manusia kalau ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaminan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kan kita jangan pertikaikan. Bila kita pertikaikan khususan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kita mata hati kita jadi buta. Sebab itu hari ini orang bekerja pagi, petang, siang, malam tak kira puasa. Semalam ada anak remaja tanya saya, dia kerja daripada kerja muar dekat Serom, dia kerja bahagian kerja pengangkutan berat, bagi pengangkutan berat. Ustaz, saya dah tak puasa 4 hari. Engkau bangga ke apa? Tak, saya tak nak kerja dah. Saya dah tak sanggup. Sebab saya kata gini, dalam puasa, kalau kita kerja, tiba-tiba kita tak puasa, waktu kita kena puasa dan perkara sesuatu wajib, maka duit yang kita dapat itu haram untuk kita makan dan bagi pada mak ayah kita. Dia pun tersentak lah. Dia tersentak di situ, Ustaz. Macam mana saya ni, Ustaz? Saya kerja SWM je. Kerja sampah kan? Saya kerja tempat ada 2 orang. Satu kerja tu kawas, 3 kerja. Semua diam, tunduk. Pertama, majikan pastikan kalau kerja, contoh kalau kerja pukul 9 habis sampai zuhur, cukup. Selebihnya tanggungjawab orang lain. Tanggungjawab anak staf dia ataupun pekerja dia. Kau nak puasa ke tak puasa, tapi aku sebagai majikan, aku pastikan kau berpuasa pukul 9 pagi, kau bekerja sampai pukul 1 pagi, 1 tengah hari. Cukup. Untuk engkau boleh berpuasa sampai ke malam, sampai ke maghrib kau boleh berbuka. Maksud ada lagi politisi kerjanya, ataupun kalau kau kerja bengkel, engkau ataupun kerja kontrak, kau kita sekadar buat rumah, buat sekadar ini sahaja. Jangan sampai nak siap.
Andai kata pekerja itu tak buat puasa disebabkan dibebankan oleh majikan yang bekerja ataupun dibebankan majikan yang nak kerja duit raya, nak kerja rezeki yang banyak, 200,000, 400,000 projek, maka sebabkan tak puasa, maka haram makan duit tersebut, bahkan majikan itu takkan datang berkat sehingga selama-lamanya. Allahu Akbar. Dia pun bagi pada mak ayah dia RM10, RM20. Mak ayah bakat makan. Bayangkan anak kita tak puasa. Ada seorang tanya saya, Ustaz, saya kacau dodol, tapi saya tak puasa, saya rasa dodol tu haram makan dodol tu. Ustaz tu, ada ustaz seorang sebut, bukan saya lah ustaz, ada seorang hamba Allah, ustaz saya tu, haram makan dodol hentar tu, dan haram hentar jual. Satu siapa tak tu, siapa jaganya, sebab puasa ni bukan benda yang sunat, benda yang wajib, rukun, arkanul Islam. Bunya Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah, iqamatus salat wa shaum ramadan wa hajj wal bait. Pembinaan Islam ada 5. Kalau kau membina, kau tak puasa, bermakna kau telah meruntuhkan Islam kau sendiri. Kau telah meruntuhkan iman kau, kau telah meruntuhkan hati kau, kau telah meruntuh hak milik Allah. Apa maknanya kalau rukun, kalau kita runtuhkan? Rukun semayang, kalau tinggal rukun lagi apa? Batal ke kena bayar apa? Kalau rukun tawaf, rukun haji, tak buat rukun haji, kena bayar dam ke kenapa? Batal lah haji tersebut. Sebab benda rukun. Hari ni orang sibuk puasa, tapi tak solat. Dia rasa puasa ni senang. Sebab syaitan diikat ustaz. Iblis diikat ustaz. Semayang, tak. Habis. Yang tu yang menjadikan rezeki dia sebut pasal tanda buta hati buta ni. Berapa ramai yang buta hati tak nampak, tak rasa malu pun. Majikan tak kisah, yang penting raya siap. Macam mana ustaz? Saya nak buat projek 500,000. Tiba saya dah siap, tiba-tiba nak target dalam 10 hari kena siap lagi. Tiba-tiba dia tak nak bangun macam ni, disuruh runtuhkan. Jadi saya kena paksa pekerja saya tu kerja pagi petang siang malam sampai tinggal semayang untuk siapkan projek tu sebelum 20 hari bulan. Memang tu. Sebab tu hidup semakin lama tak cukup, hidup tersepit, hidup rasa terstres, tekanan keluarga, masalah rumah tangga, masalah semua benda, kerana berpunca daripada hati yang tak tenang, hati yang gelisah, hati yang buta, hati tak nampak lagi kebaikan. Hebat sekalian, puasa ni, hidup ni hanya sekali je. Allah jadikan manusia itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena betul-betul jaga rezeki kita. Jangan sampai rezeki menjadi tuan kepada kehidupan kita. Ingat pada menantu kita, awak kerja apa? Jangan tanya soal tu. Awak semayang tak penuh cukup? Awak boleh baca Quran? Cukup tanya menantu kita, bukan tanya awak kerja apa. Saya kerja beri driver je. Driver apa? Kapal terbang. Boleh. Dengar juga driver taksi ke, driver Grab. Driver Grab tak apalah. Tak apalah, makcik bukan apa. Makcik tahu lah, anak makcik tu ijazah. Harganya mahal. Gitu. Ni musim PKP pula, lagi senang. Jadi tak sedar lah, makcik pun nak buat kenduri macam orang lain. Gitu. Nanti orang kata apa pula. Gitu. Dia macam tu jadinya. Jadi dia biarlah keadaan yang berlaku. Jadi tak kisahlah. Yang penting anak dia tu kerja. Dan akhirnya bila kerja, lupa mak ayah, habis semua dah. Bila kerja, lupa daripada apa yang sepatutnya dia nak kerja. Sebab tu ibu muslimat sekalian, dalam kitab banyak menceritakan tentang rezeki. Kalau kita tak bersangka baik dengan Allah, maka Allah tentu rezeki saya. Macam orang cerita pasal hutang, orang cerita pasal susahnya hidup, susahnya nak mencari rezeki masa PKP ni. Tak ada benda yang susah pun. Orang yang paling kaya dalam dunia dia adalah orang Islam. Sebab dia ada dua. Dia ada solat, dia ada Allah. Solat yang paling hebat untuk mencari rezeki adalah solat duha, sekurang-kurangnya 4 rakaat. Yang kedua, minta dengan Allah, Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Amalkan 10 kali setiap hari. Doa makan macam doa makan je, tak reti. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Cuba faham makna betul-betul Allahumma barik lana.
Ya Allah, berkatilah rezeki kami. Razaqna rezeki kami. Waqina, keberkatan daripada kami, kehidupan kami. Waqina, jauh daripada kami azab api neraka. Nampak simple. Sebab tu orang yang paling kaya dalam dunia dia adalah orang Islam. Dia ada solat, dia ada Allah. Waktu orang kena buang kerja, dia fikir Allah ke dia fikir tak ada kerja, makan bini aku nak makan apa lah. Sebab itu kerja yang menjadi kewajipan terhadap kami, terhadap kita adalah mesti kita memberi jaminan daripada Allah SWT. Makan jangan menuduh suuzon kepada Allah, dan mesti tuntut segala kebaikan itu ataupun segala benda itu datang daripada Allah, hatta benda itu buruk bagi kita. Abdi ati'ni fi ma atmartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku, taatilah kepada perintahku, jangan kamu beritahu kepadaku yang baik bagimu, atau jangan mengajariku apa yang kamu menjadi hajat dan keperluan kamu. Bagi mengapakah orang mengagung-agungkan kekayaan? Mengapa orang mengagungkan pemborosan? Mengapa orang mengagungkan dan menghina orang-orang ahli ibadah? Dan mengapa kamu tak menuntut Al-Quran, tidak membiarkan ataupun tak membaca Al-Quran? Dan kenapa kamu mengikut hawa nafsu? Mereka adalah orang yang menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagung kepada kekayaan. Kan banyak hari ni kan? Wayazubillah, saya nak cerita pun kehidupan. Bila hari ni orang sibuk nak jadi ketua kampung, contohlah, nak jadi ahli majlis, nak jadi jawatan-jawatan yang dalam kerajaan dan apa-apa pun, ataupun nak jadi ada kepangkatan, ataupun nak pegang cari kerusi mana-mana. Dia kejar itu daripada kejar untuk menjaga kemaslahatan rakyat yang sangat susah pada hari ini. Bila rakyat yang keadaan susah dizalimi, Allah akan turun bala pada bumi tersebut. Ustaz, kenapa tak gede-gede lagi kita punya COVID, Ustaz? Pas satu-satu Allah uji, Ustaz. Kan dah vaksin, Ustaz. Kenapa masih lagi keadaan kita, negara kita semakin lama semakin teruk, Ustaz? Sepatutnya bulan Ramadan kan musim panas kan, hujan lebat sampai banjir, Ustaz. Siapa yang berdoa untuk kebanjiran atau perbalik tersebut? Binatang, gunung, ganang, semua makhluk selain pada manusia tak sanggup nak menerima rezeki yang diturunkan oleh Allah. Tapi bila mereka sudah penat untuk meneruskan kehidupan sebagai makhluk tersebut, dia mendoakan supaya Allah balakan muka bumi manusia yang semuanya dihukum oleh disebabkan tak mampunya bumi nak menerima keangkuhan dan kesombongan manusia. Ada manusia fikir hari apa yang berlaku bala Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita fikir orang mati terbelia kalau kat negara-negara Amerika tu, kalau di negara-negara lain India tu 2,000 sekali, 200,000 mati tengah jalan, tak ada orang nak cara pun. Kita ni baik lagi Malaysia, orang mati tengah jalan angkat lagi. Masih lagi kita tak tahap macam tu. Tapi kalau kita sibuk nak kerja kepentingan kehidupan dunia material semata-mata tanpa memikirkan masalah rakyat atau masalah kehidupan yang sangat genting pada hari ini, yang sangat susah pada hari ini, kita sibuk menjaga kepentingan kita, periuk nasib kita demi kepentingan rakyat tak dijaga, ataupun kepentingan orang kampung, ataupun kepentingan orang yang memerlukan sedikit sesuap beras sahaja, tetapi kita biarkan mereka tertanya-tanya, mana bantuan untuk aku, mana hak milik aku. Satu kampung menanggung dosa daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab tu benda yang macam ni kita tak boleh nak main-main. Akhirnya ramai orang susah. Tapi yang ahli politik sibuk dengan politiknya. Orang yang sibuk nak kejar jawatannya. Orang yang dah ada kehidupan dengan kehidupannya, kadang-kadang tak fikir dah. Dia fikir untuk dia je. Maka orang ini fikir untuk pemborosan diri dia. Dalam keadaan sibuk pun, dalam keadaan dalam keadaan COVID hari ini pun, bazar Ramadan tetap sama seperti biasa. Beratur panjang kat depan masjid saya kuliah tadi. Oh, panjang. Aku nak beli makanan. Oh, panjang tak jadi lah. Panjang beratur. Bukan kata-kata saya dekat Parit Usul tu panjang beratur. Bukan beli pun, dia pusing, tawaf 7 kali. Pusing balik, keluar. Habis. Biar apa tak biar apa. Jadi tempat itu tempat yang nak berjalan. Akhirnya apa yang dibuat? Maka itulah kehidupan manusia bila
cinta kepada pemborosan. Yang kedua, menghina al-ibadah. Bila ustaz cakap gini tak boleh terima, bila ulama cakap gini tak boleh terima, bila orang cakap begini begitu tak boleh terima. Dia rasa dia yang betul. Oh, kalau ada tengok Facebook tu, oh dahsyat. Oh dahsyat kalau mengutuk para ulama, mengutuk asatizah, mengutuk ustaz, kalau tak seiring dengan fikiran dia ataupun tak seiring dengan jiwa dia, oh dia tak boleh, dia bagi dalam tu. Dia serang dia dalam Facebook, dalam Instagram, apa serang terus. Budaya sampai sekarang, sampai orang percaya. Budaya media sosial sampai orang percaya. Sampai fitnah tu menjadi sebagai hujah kepada kebenaran walaupun benda tu adalah salah. Pada dapat rezeki sebagai YouTuber ataupun sebagai suka ataupun sebagai sebagai orang kata perang saraf, dapat duit daripada kita pasal wayazubillah. Allahu akbar. Maka mereka itu menjadikan seperti orang yang kafir yang menentang hukum Allah Subhanahu taala. Mereka berusaha untuk mencapai sebagai tanda ajal mereka sudah dipastikan bahawa segala rezeki yang mereka dapat semua adalah batil. Allahu akbar. Maka bila kita sebut dengan hukum kita membazir, kita mengagungkan orang-orang kaya, kita menghina orang Islam, kita menghina ahli ibadah dan para ulama, dan kita mengikut hawa nafsu, maka segala amalan mereka adalah amalan yang menjadi amalan yang rosak. Allahu akbar. Jadi kita sebagai manusia pada hari ini, ambillah istifadah bahawa keadaan apa yang berlaku dalam muka bumi kita hari ini dengan COVID-19 ini sebagai bala Allah. Ia ada ujian yang paling besar untuk kita. Maka tanda kita semakin cepat-cepatlah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dan rasa cepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Moga-moga kita tidak mati dalam keadaan kehinaan dan kebinasaan. La tatakallaf ma kafiyat wa la tuda'i ma mastuqfi. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Jangan sia-siakan, mengabaikan apa yang diamanahkan kepada kamu. Maka orang yang kita sebagai manusia mesti berusaha untuk mencapai jaminan dan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, sebagai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai amanah Allah. Dan jangan kita jadi buta hati, kerana orang buta hati adalah orang yang buta hati adalah orang yang bodoh. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kami sampaikan pada hari ini 20 minit tazkirah kita pada hari ini macam ceramah budak kuliah maghrib rasa. Itu. Jadi dia 20 tu dia tak boleh. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah SWT, elok-elok memang dah habis. Jadi moga-moga ada kebaikan, semua apa yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ibadah muslimin dan muslimat jangan tinggal untuk ilmu walaupun sekadar tazkirah. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita dapat pada malam ini, dan kita doakan supaya kita mendapat hati yang tenang, jiwa yang tenang, dan semoga saya mendoakan seterus yang ada pada hari ini bertemu pada malam Lailatul Qadar insya-Allah. Siru ala barakatillah billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi syok pula lah. Sudah.